kita curi RM1 kan? Mungkinlah sebagai contohlah kita masuk neraka sehari contoh. Tapi ulama tadi dia ada ilmu, dia curi RM1 juga, dia kena masuk 10 hari. Curi benda sama tapi dia masuk 10 hari, kita masuk sehari je. Sebab apa? Dia orang ada ilmu. Ni ulama su. Dia ada ilmu tu jadi bahaya balik pada dia. Ulama su. Yang teramat penting ialah mengetahui tanda-tanda yang membezakan antara ulama dunia dengan ulama akhirat. Ulama dunia yang Imam Ghazali maksudkan di sini dalam bab ini ialah ulama su lah, ulama yang jahat, ulama yang jalan tak betul. Sebab dalam bab sebelum ni Imam Ghazali ada juga dia sentuh ulama dunia, tapi ulama dunia tu dia kaitkan dengan ulama fiqh. Yang tu tak apa. Yang ni ulama dunia yang dia nak kaitkan, bila dia sebut ulama dunia dalam bab ni maksud dia ulama su', ulama jahat. Yang teramat penting kita nak tahu beza. Yang mana ulama akhirat, yang mana ulama su'. Nak tahu beza dia, kita kena tahu tanda-tanda. Kalau tak tahu macam mana kita nak beza, kita akan anggap oh semua ulama baik ya? Asal dia tu pakai serban, asal boleh baca doa kan? Asal ada gelaran ustaz, ustazah, ulama lah tu. Sebenarnya dia ada beza dan kita boleh beza. Kita bagi contoh apa itu? Nak beza lutung dengan binatang lain. Dalam kebun kita ni ada banyak pokok, lutung duk kacau pokok, kita pun pesan kat kawan kita, tolong pergi tembak Ustaz lutung-lutung di kebun aku tu, nanti aku bayar lah duit. Kawan kita pun pergi. Tapi dia tak boleh nak tembak sebab dia tak kenal mana satu lutung. Dia duduk itu pagi sampai petang, mana satu lutung. Dia tak kenal. Bila tak kenal, dia tak boleh nak saring yang mana lutung, yang mana kebau, yang mana kucing, dia tak boleh saring. Sama juga, bila kita tak tahu tanda-tanda dia, kita tak boleh nak beza yang mana ulama baik, mana ulama jahat. Bila sebut ulama tu, kita kata baik semua lah tu. Padahal ada yang jahat, ada yang baik. Nak tahu mana baik, mana jahat, ada tanda-tanda dia. Ini kita nak belajar. Kita bagi contoh lagi. Nak buat kenduri, kenduri kahwin. Nak buat kenduri kahwin, kita pun pesan kat adik kita ni, pergi masuk hutan Zat, tangkap besar, tangkap dalam 3 ekor, kita nak buat kenduri kahwin ni. Adik perempuan kita nak kahwin. Yang dia pun baik, petang sekali saya pergi lah. Dia pun bawa panah dia semua masuk hutan. Bila sampai dalam hutan, sebelum tu dia tanya lah, rusa ni rupa macam mana? Alah, rusa ni macam kambing lah, ada kaki 4, badan berbulu. Dia tak kenal. Baik, saya pergi masuk hutan. Masuk hutan dia pun jumpa dia pun panah lah, panah dapat 3 ekor. Dia tembak balik. Bila buat balik, dia pun lambat depan kita. Dapat dah rusa 3 ekor. Kita tengok baju hutan. Dia tak kenal. Takkan nak buat kenduri kahwin baju hutan 3 ekor. Dia tak kenal. Jadi ulama akhirat dengan ulama su' ni kita mau kenal. Dia ada ciri-ciri. Bersabda Nabi SAW, manusia yang sangat memperoleh azab pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang tiada bermanfaat dengan ilmunya. Ilmu dia banyak, ilmu agama banyak, tapi tak bermanfaat untuk dia. Kata Nabi Muhammad lagi, la yakunul mar'u 'alima hatta yakuna bi'ilmihi 'alim. Tidaklah seseorang itu dinamakan ulama ataupun alim sebelum dia melakukan menurut ilmunya. Dia duk suruh orang sembahyang sunat, tapi dia sendiri pun tak sembahyang sunat. Dia sembahyang yang fardu saja. Macam mana? Masa dia berkata, sembahyang sunat, buat sehari 20 rakaat, kena buat semak, padahal dia pun tak buat. Bersabda Nabi lagi, adalah pada akhir zaman orang-orang yang beribadah yang bodoh dan orang-orang yang berilmu yang tidak beribadah. Kita hari ni banyak lah ini. Ada orang yang rajin beribadah, tapi sebenarnya dia tak ada ilmu, dan ibadah dia salah. Ada pula orang ilmu banyak, dia pula tak turun badan, dia pula tak buat. Ini banyak zaman sekarang. Hadis riwayat Al-Hakim. Bersabda Nabi lagi, janganlah engkau belajar ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong dengan sesama orang ilmu. Aku nak belajar agama ni. Apa tujuan dia belajar agama? Supaya orang cerita apa dalam agama ni, dia boleh sambung, dia boleh tunjuk pandai. Dia sembang apa ni? Tauhid. Tauhid begini. Dia boleh sembang. Dia sembang apa ni? Sembang hakikat. Okey, dia boleh cerita. Sembang apa tasawuf, boleh cerita. Perbandingan agama, qiraat, bacaan Al-Quran,
Sedangkan orang-orang yang berfikiran lemah, dia ada ilmu sikit, dia bawa ilmu sikit tadi, dia pergi tanda pada orang-orang yang tak ada ilmu ni, nak tunjukkan dia Tuhan dan untuk menarik perhatian orang ramai kepadanya, nak cari pengaruh. Barang siapa melakukan demikian, maka dia dalam neraka. Dan yang terakhir, bersabda Nabi SAW, barang siapa menyembunyikan ilmu pengetahuan yang ada padanya, maka diberikan oleh Allah kekang pada mulutnya dengan kekang api neraka. Satu-satu orang ni dia ada ilmu agama, orang main minta, dia saja-saja tak mau bagi. Sedangkan orang tu memang layak terima, dia saja-saja tak mau bagi. Di hari akhirat nanti dia akan dikenakan kekang dengan kekang api neraka. Tapi kalau orang yang main minta tu memang tak layak, orang main minta tu memang pelajaran yang sederhana pun tak boleh, tiba-tiba dia minta pelajaran yang tinggi, kita tak boleh bagilah. Dalam pelajaran yang lepas kan ada, kita ambil contoh, Imam Ghazali bagi contoh. Satu orang ni dia pergi kepada seorang syekh, dia nak minta ilmu. Syekh tu tak mau jawab. Dia baca hadis ni, siapa-siapa sembunyi ilmu pengetahuan akan kena kekang api neraka. Dia cakap kat syekh tu. Syekh tu balik balik, kamu ni tak layak ni, sebab tu aku tak cerita. Aku tak kena kekang api neraka ni sebab kamu tu belum layak. Dia ulama kena kekang api neraka ni kalau orang yang datang tu layak terima ilmu tu, dia tak mau ajar, baru kena. Contoh yang kita buat, orang tu datang nak belajar agama, kita ambil dia terus bubuh di atas pucuk pokoknya. Dia nak belajar memanjat. Nak belajar apa ni? Nak belajar panjat pokok kelapa dengan turun pokok kelapa. Kita ambil pakai keren, letak atas pokok tu, pucuk. Okey, selesai. Dia nak turun tak reti, nak naik pun tak reti. Ataupun kita letak di tengah-tengah. Sebab dia tak tahu memanjat, tak tahu turun, kita letak tengah-tengah. Okey, kamu pandai dah sekarang, orang semua tengok kamu duduk di atas. Dia duduk di situ lah sampai perempuan datang ambil dia pula. Sebab dia nak naik pun tak reti, turun pun tak reti. Tapi kalau dia datang tu, kita tengok, dia kena mula daripada turun. Cara nak panjat gini, belajar turun sikit, naik pula, baru dah boleh kan. Dia tiba-tiba kita terus nak buah dia pucuk, dia terus tak boleh turun, terus tak boleh naik. Begitulah perumpamaan ini. Jadi insya-Allah dalam pelajaran akan datang kita sambunglah yang kemudian tu. Kita masih lagi dalam bab bahaya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ni kalau kita dapat bagus, tapi kadang-kadang dia jadi bahaya balik pada kita. Tu bab dia. Bab ni panjang nak cerita. Dia nampaknya sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.